Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca ayat 1 hingga 6. Sila ke muka surat 588. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة صدق الله العظيم. Sebelum ini kita telah ikuti ulasan beberapa ayat pertama daripada surah Al-Qiyamah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tak bersumpah atau bersumpah dengan hari kiamat? Kerana perkara ini terlalu penting dan ataupun perkara ini penting tetapi mudah dipahaminya. Oleh demikian, maka ayat di sini sama ada ingin diterjemahkan bersama dengan la dengan makna tidak ataupun la tidak diterjemahkan dengan arti kata la zaidah. Kemudiannya masuk kepada ayat yang kedua, itu ayat pertama. Ayat yang kedua juga datang dengan uslub dengan penggunaan yang sama. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku tak perlu bersumpah, aku bersumpah juga dengan an-nafsil lawwamah. Al-nafsil lawwamah, nafsil lawwamah arti nafsu yang mencercakan diri sendiri dengan sebab melakukan perkara-perkara berdosa. Jadi sama ada dengan hari kiamat atau dengan nafsul lawamah, ayat ingin mengekalkan, ingin menegaskan bahawa kita akan dibangkit pada hari kiamat dan tidak ada suatu perkara yang boleh meragukan. Tak ada perkara yang boleh meragukan. Perkara-perkara yang ada di hadapan kita, sama ada usianya lebih lama daripada kita ataupun yang cepat musnah, hari akhirat akan dibangkit dan tidak menjadi satu masalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang barang tu kecil saja tapi umurnya lebih panjang pada kita. Dia boleh dipusakai oleh beberapa keturunan. Permata cincin kita. Permata cincin mudah saja panjang umur ni kita pakai waktu muda-muda lagi, kita dah tua, dia tak tua lagi ni. Ini benda ni. Sebab itu setengah orang menganggap keramat, batu-batu permata keramat dia sebab dia tak tua. Tapi dia punah, dia rusak juga, dia akan mati pada suatu hari nanti. Jadi kalau begitu perkara yang seumpama ini, perlukah kita bersumpah hari kiamat itu ada?
hari kiamat bukan artinya hari rusak musnahnya alam ini, rusaknya sistem langit, sistem bumi, sistem kehidupan, sistem udara, semuanya rusak musnah. Bukan setakat itu, tetapi adanya hisab, bangkit semula daripada kubur. Itu hari kiamat juga. Hari kiamat berhimpun di mahsyar, beribu-ribu, puluh-puluh ribu tahun, kiraan tahun di dunia. Kemudian kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan disaksikan oleh bumi, langit dan makhluk yang ada di bumi langit, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersaksi pada ketika itu. Dan kita akan merentas siratal mustaqim yang direntang di atas neraka jahanam. Sesiapa yang tak betul akan jatuh ke dalam neraka. Kalau tak jatuh lagi pun dia guna kalalib. Kalalib ni pengait, dia kait kaki masuk mana. Ni ada degil tak mau jatuh dalam ni. Neraka orang dia kenal. Nampak gayanya ni nak boleh merentas ni, katakanlah neraka kata tak payah dia ambil pengaitnya. Dia panggil kalalib. Kalalib ni macam pengait air dalam telaga. Itu namanya kalalib. Demikian juga dengan nafsul lawamah, dan kita akan baca isu nafsul lawamah pada kali ini. Nafsul lawamah ini tanya mufassirin, ahli tafsir mempunyai beberapa tafsiran tentang ungkapan sumpah ini, sumpah la uqsimu bin nafsil lawamah. Ada yang mentafsirkan perkataan la di sini zaidah seperti yang dahulu juga, tidak membawa apa-apa makna, untuk mengukuhkan sumpah sahaja. Dengan itu terjemahannya, sesungguhnya aku bersumpah dengan hari kiamat, apabila la itu dianggap sebagai tidak perlu diterjemahkan. Jadi aku bersumpah. Ada juga yang ada tafsiran mengatakan la di sini nafiyah, nafi, bahawa artinya nafiyah yang membawa erti tiada. La uqsimu, aku tiada bersumpah. Kerana zaidah tidak berlaku pada awal kalimah, terjemahannya aku tak usah bersumpah dengan hari kiamat. Manusia biasanya disedarkan dengan dua perkara. Pertama mati, kedua kiamat. Dan kedua an-nafsul lawamah, atau menurut bahasa moden disebutnya dhamir atau hati kecil atau naluri. Kedua ataupun ketiga perkataan ini boleh menjadi terjemahan kepada an-nafs al-lawamah. Ayat ini bersumpah dengan hari kiamat bagi membuktikan adanya hari itu sendiri. Sumpah sempurna, sumpah seumpama ini bertujuan memberitahu bahawa kedatangan hari kiamat sesuatu yang sangat jelas dan tidak boleh dipertikaikan lagi. Jawab bagi sumpah di sini mahzuf. Mahzuf ini ditunjukkan oleh ayat sendiri. Ayat itu sendiri yang menunjukkan ada sesuatu yang mahzuf. Kalau dilahirkan, maka artinya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah innakum tub'asuna yaumal qiyamati wa tujzauna ma kuntum taf'alun. Maksudnya sesungguhnya aku bersumpah dengan hari kiamat, dan sesungguhnya aku bersumpah dengan nafsul lawamah, bahawa sesungguhnya kamu akan dibangkit pada hari kiamat dan dibalas dengan apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan itulah balasan pada hari akhirat. Baik maka baik, buruk maka buruklah balasannya. Jika buruk-buruklah hak-hak manusia, itu buruk jika tidak dipulangkan. Hak-hak manusia pulanglah menurut peraturan-peraturan yang dijelaskan dalam sunnah, dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Manusia yang inginkan hari akhirat, yang memaksanya bangkit semula bangkit semula dari kubur, lalu dihisabkan amalan dan dibalas. Dan manusia yang disedarkan oleh dhamir dan hati kecilnya yang jijik terhadap maksiat,
merupakan sebaik-baik penawar untuk membina manusia yang sihat akidah dan fikiran, lalu kenal siapa dirinya dan siapa penciptanya. Orang yang mengingati mati dan orang yang menyedari baik dan buruk, an-nafsul lawwamah, bamirnya takutkan mati. Sebab kita terikat dengan harta dan kemewahan, dengan kesenangan yang ada di sini, kita takut mati. Kerana mati ini menurut hadisnya disebut hazimul lazzat, pemutus kelazatan. Tak ada lagi yang kelazatan dunia sudah tidak ada lagi apabila mati. Malah sebelum mati pun dah habis dah. Demikian juga an-nafsul lawwamah, jika seorang itu menyedari keburukan, maka hatinya lebih dahulu tidak redha pada perbuatannya. Kita melakukan satu kejahatan, hati dulu merasakan tidak redha perbuatan itu, tidak redha. Seringkali orang menangis, dan menangis itu artinya dia bertaubat akibat daripada penyesalan terhadap dosa yang dilakukan, dan pada masa sama dhamirnya, hati kecilnya mengingkari perbuatan itu. Itu namanya an-nafsul lawwamah. Jadi kalau begitu, ini dua perkara yang sebaik-baik penyedar kepada kita: ingatkan mati dan bencikan dosa, bencikan perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah dikutuk orang, dikutuk oleh seluruh makhluk, malah diri sendiri mengutuk perbuatan sendiri. Ini sebaik-baik penyedar. Jika dua perkara ini tidak menyedarkan seseorang, apalagi yang nak ditunggu? Apalagi yang ditunggu? Mati pun tak takut, hati dhamir sendiri yang memberi nasihat pun tidak ada faedah baginya, maka tiada lagi penyedar baginya. Perkataan al-qiyamah maksudnya hari kiamat, menggantikan perkataan hari akhirat. Hari akhirat juga boleh dipakai, hari kiamat juga boleh dipakai pada tempat yang sama. Hari akhirat dan hari kiamat mengandungi bisikan jiwanya yang tersendiri. Bila seorang takutkan hari akhirat, jiwanya akan membisikkan kepadanya, bagaimana boleh kita hidup, boleh kita lalui hari kiamat sebelum ke syurga. Jalan kita untuk ke syurga, tapi kita akan merentasi beberapa fasa. Alam kubur, perjalanan menuju ke mahsyar, perhimpunan, merentasi siratal mustaqim, dan selepas itu barulah syurga ataupun neraka. Kita letak bahawa diri kita akan ke syurga. Bagaimana boleh kita rentasi semuanya ini kalau penghalang-penghalangnya masih ada pada kita? Mungkinkah Nabi SAW akan memberi syafaat kepada kita, ya, sedangkan kita mempunyai 80% lagi markah untuk lulus? Kita hanya ada 20% saja. Bolehkah? Jika kita merasakan boleh, cukup. Tapi kalau merasakan tak boleh, di sini dhamir sendiri akan mengutuk perbuatan kita, hati sendiri, jika kita orang yang sedar. An-nafsul lawwamah, terjemahan harfiahnya ialah jiwa yang merana, jiwa yang mencela. Jiwa yang tercela. Pada manusia ada dua nafs, ada dua jiwa al-lawwamah, al-lawwamah dan al-ammaratu bis-su'. Al-lawwamah yang baik, al-lawwamah, sebab dia mencelakan diri sendiri, dia mengutuk diri sendiri. Jadi kalau begitu, lawwamah maknanya mencela. Dia cela siapa? Dia marah kepada siapa? Kepada diri sendiri yang melakukan perbuatan maksiat. Satu, an-nafs, pada kita ada. Yang kedua, ada juga pada seorang manusia itu, pada seorang manusia namanya an-nafsul ammarati bis-su', jiwa yang menyuruh supaya melakukan keburukan. Buatlah, kata tak apa, mudah lagi. Berapa tahun, berapa dah muda tu? Tak sampai 70 lagi. Lama lagi mati. Buatlah. Nak buat apa pun. Dunia ini kalau ada puluh, semuanya lulus. Dia pakai kaedah tu sebutir. Dia kata hadis Nabi kata. Hadis Nabi pun tidak, orang bodoh pun tak bercakap macam tu. Orang bodoh pun dia tidak bercakap bila ada duit semuanya lulus, bila ada fulus lulus. Jadi mudah-mudahnya tiba-tibanya mari-mari Nabi kata kalau ada duit, ada lulus, ada fulus, semuanya lulus.
Orang jahil tak bercakap, budak-budak pun tak bercakap. Kena ingat tu, jangan main-main mana hadis kata hadis ni. Sekarang ni orang celik hadis pula. Celik Quran dah lama dah celik Qurannya, nak celik hadis pula. Jangan main-main hadis orang boleh menyalahi undang-undang dan boleh didakwa atas kesalahan, salah guna agama, salah guna. Hadis mesti betul-betul hadis, jangan reka-reka. Jiwa al-lawamah yang baik dan jiwa al-nafsu al-ammarati bis-su' yang menyuruh melakukan keburukan. Jiwa yang baik menyuruhkan seseorang itu berbuat kebajikan dan kebenaran. Jiwa ini merupakan pengkritik dalaman, lalu mencela segala perbuatan yang tidak menyumbang kepada kebajikan dan kebenaran. Jiwa yang buruk jiwa yang buruk pula ialah jiwa yang selalu menyuruh supaya berlaku zalim dan berbuat kejahatan, kebatilan dan dosa. Itu namanya jiwa yang buruk, an-nafsul lawwamah. Islam memprogramkan manusia agar menuruti jiwa yang baik ini, membina dirinya serasi dengan asas-asas akal dan naluri yang sehat, dan berpandukan syariat yang dikembangkan dari jiwa yang jijikkan kebatilan dan kemungkaran. Seolah-olah manusia hendaklah diputuskan di atas dua mahkamah, diputuskan oleh dua mahkamah. Di dunia mahkamah jiwa namanya, dan jijikkan terhadap kebatilan, dan di akhirat pula mahkamah keadilan yang dihukum melalui merit amalan baik dan buruk. Inilah dua mahkamah yang disebutkan dalam kata-kata hikmat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka menyebutkan, ini pun seringkali orang menyebut hadis, tapi bukan hadis, tapi ungkapan Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengungkapkan ungkapan ini untuk menyatakan ini dulu mahkamah sebelum daripada mahkamah akhirat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan alaikum. Hisabkanlah diri kamu sebelum kamu dihisabkan, timbang-timbanglah amal-amal kamu sebelum amal kamu ditimbangkan. Siapa yang boleh timbang dan siapa yang akan menimbang, siapa yang ditimbang? Dhamir, hati ini dulu. Sebelum pergi ke mahkamah akhirat, mahkamah dunia dulu akan memutuskan. Mahkamah dunia namanya Mahkamatul Dhamir, mahkamah hati kecil, mahkamah jiwa, mahkamah an-nafsul lawwamah namanya. Mahkamah akhirat, mahkamah di mahsyar. Hisab sendiri adalah menerusi mahkamah dhamir, sementara pada hari akhirat pula menerusi mahkamah ilahi. Dua mahkamah. Kemudian seterusnya ayat 3 hingga 4. Hari kiamat ialah hari semua manusia bangun dari kubur. Mula di situ mahkamah. Bangun daripada kubur, mula nak pergi ke mahkamah. Tunggu tak tahulah berapa lama ditunggunya. 1 hari di sana, 1000 tahun di dunia. Oh, teruk mahkamah di sana. Siapa boleh bercakap tentang berapa lama mahkamah di akhirat? Balak menunggu mahkamah perbicaraan di mahkamah akhirat. Al-Quran saja yang boleh bercakap tentang. Manusia semuanya salah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Tuhanmu 1000 tahun seperti yang kamu bilang. Kita bilang di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hisab dan kira-kiranya sendiri. 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Di dunia pernah dikirakan 1 malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, bukan 1000 tahun, 1000 bulan. Pemikiran
Pemikiran kejadian ini, adakah an-nafsul lawamah, hati kecil itu masih diam membisu dengan selesa tanpa memberi sebarang reaksi yang positif? Bukankah hati kecil bagaikan mahkamah dalaman dan terlebih dahulu menghukum orang yang engkarkan adanya hari itu? Kekufuran manusia kepada hari kiamat, sedangkan hati kecilnya masih hidup dan mencela sikapnya yang ingkarkan hari kiamat, adalah satu keadaan yang tidak boleh diterima sama sekali. Kita mempunyai hati kecil yang memutuskan itu buruk, jangan didekati sama sekali, jangan didekati. Hati kecil memberi nasihat. Ini mahkamatul dhamir, mahkamah hati kecil. Tak ada siapa yang tahu, tapi perasaan kita menyedari bahawa kita mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan dosa dan pahala. Susahkah untuk memahami dhamir ini? Tidak susah. Susahkah nak faham bagaimana orang kafir berfikir? Mereka berfikir, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamahu bala qadirin 'ala an nusawwiya banana. Ayahsabul insan, patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan kembali tulang-tulang yang sudah reput dikubur? Adakah manusia merasakan tulang-tulang ini akan kekal dengan tulang akan hancur menjadi banyak tanah, dalam bumi? Orang yang mati 2000 tahun, 3000 tahun, 10,000 tahun yang lalu, adakah dia boleh dibangkitkan semula? Ayahsabul insan, begitukah manusia berfikir? Kepada siapa pertanyaan ini? Kepada hati ini, dhamir. Manusia kita fikirkah orang yang sudah mati tak boleh bangkit semula? Dhamir akan menjawab, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa dan tetap berkuasa mengembalikan semuanya itu hidup. Katanya, tidak patut ada manusia meragui hari akhirat, sedangkan mahkamah dhamir dan hati kecilnya mengatakan ada hari itu. Masalah yang dihadapi kaum musyrikin yang menolak adanya hari kiamat adalah disebabkan angan-angan yang jauh dan khayalan yang tidak berasas, bukan kerana tidak cukup hujah dan bukti. Alasan orang kafir menyatakan tak ada hari kiamat. Dalilnya, apakah tulang-tulang unta yang sudah reput ini boleh dibangkitkan semula? Mereka kata tak boleh. Yang mereka kata tak boleh itu dhamir mereka ataupun mereka berdusta dengan diri sendiri. Mereka berdusta dengan diri sendiri. Manusia kerap berdusta dengan diri sendiri apabila mahkamah dhamir membuat suatu keputusan seperti mana diputuskan oleh Al-Quranul Karim, oleh kebenaran. Disebutkan tulang di sini kerana kedudukan lebih tahan kepada badan sebagaimana asalnya. Setelah hancur reput, tentulah sulit dan perhitungan orang yang engkarkan hari akhirat. Begitulah. Pada manusia ada tulang, ada urat saraf, ada daging, ada darah dan ada bulu-bulu, ada tulang. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih tahan? Tulanglah. Sebab tu ada tulang ni, ada tulang kering, ada tulang basah. Tulanglah yang lebih kuat. Gigi manusia lebih kuat dikatakan. Tetapi kenyataan orang penggali kubur, mereka katakan rambut ini lebih tahan daripada tulang. Benar tidak, tak tahu. Rambut ini lebih tahan berbanding dengan daging mudah reput, mudah hilang, mudah hancur. Adakah begitu kita boleh fikirkan bahawa yang lebih kuat itu akan tahan selama-lamanya seperti tulang? Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwi'a banana. Bukan saja tulang-tulang yang reput yang dicantumkan semula, tetapi jari-jari yang akan disusun rapi. Jari-jari juga akan disusun rapi. Ibu tangan yang ada jari di ibu tangan ini, dia katakan tak serupa antara manusia dan manusia. Allah akan kutipkan ibu jari siapa, semua sekali akan dipulangkan kepada orang berkenaan. Bukan masalah tulang, masalah yang lebih tahan. Kalaupun dia hancur, maka akan dikembalikan. Bala qadirina.
Kita sebut sebelum ini perkataan kalla. Kalla maknanya menafikan sesuatu. Kalla menafikan sesuatu berkali-kali. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla. Lawan kepada kalla ini bala. Bala ini kalau kita terjemahkan dia membawa arti ya. Itu maknanya bala berkali-kali. Jangan silap. Kalau silap ini penekanan kepada ya itu beberapa kali. Kalau orang kata ini Al-Quran saja menggunakan uslub ini, percakapan biasa orang tak guna. Kalla tak guna, bala juga tak guna. Kalau orang tanya kita, hal akalta, awak dah makan? Bala. Ini orang tak betul ni. Hal akalta, anda dah makan? Ya. Makan dah lah maknanya. Orang tak bercakap macam tu. Tak bercakap hal akalta tu maknanya dah kenyang. Aib kalau orang tu dah makan, banyak kali makan, aib. Sudah makan, tak makan lagi pun dah makan. Orang pergi jadi tetamu, tiba-tibanya sampai pukul 12.30 tengah hari, pukul 1 dah makan, ya kenyang, baru makan sekian, padahal lapar tu. Pukul 1.30 tak lapar pasal apa. Tapi kalau orang jawab, ya saya lapar, ini orang tak betul. Di sini Al-Quranul Karim apabila menjawab ayahsabul insanu allan najma' 'izamah, adakah orang itu boleh berfikir manusia takkan ya, jawabnya ya. Ayahsabut hamzah istifham, bukankah manusia akan dikumpulkan segala tulang-tulangnya? Bala, ya pada dengan beberapa penekanan. Sikit lagi. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, malah kami berkuasa menyusun jari-jarinya dengan sempurna. Manusia baru saja dalam abad ke-18 kalau tak salah saya, penemuan jari-jari ini tidak sama antara satu dengan lain, dan ia layak dijadikan penanda sebagai menggantikan tanda tangan. Dulu guna tanda tangan, sekarang tanda tangan boleh tipu, tapi orang tak boleh tipu jari ini. Manusia baru menemuinya. Allah Subhanahu wa taala lebih awal Al-Quran menyatakan banan, sesuatu yang boleh dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipulangkan kepada tuannya, tidak menjadi satu perkara yang susah. Kan ini satu mukjizat. Kebenaran Al-Quran dipertahankan oleh Al-Quran sendiri. Jadi kalau begitu tidak akan berjaya mana-mana pihak jika ada yang ingin menghapuskan Al-Quranul Karim. Tidak akan berjaya, sebab Al-Quran menjaga dirinya sendiri dengan mukjizat seperti ayat ini, yahsabul insan allan najma' 'izamahu. Berbicara tentang kekuasaan Allah mengumpul kembali jari-jari tangan, menunjukkan kepada sulitnya pengumpulan itu. Namun ia tidak menjadi sebarang kesulitan, sebarang masalah kepada Allah. Penentuan al-banan, jari-jari, menunjukkan ajaibnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan anehnya ciptaan jari-jari ini. Ia disusun rapi dengan bilangannya yang cukup kuat untuk memegang sesuatu, menarik, mengambil, membilang, menoleh, menepis, menarik dan sebagainya. Ini semuanya peranan jari-jari. Selain itu, urat pada jari-jari tangan tidak serupa antara seorang dengan yang lain. Urat berlainan daripada ibu jari itu. Urat berlainan pada ibu jari itu juga akan dipulangkan sebagaimana asalnya. Ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Manusia baru saja menemui kelainan, lalu menjadikan cap ibu jari sebagai tanda pengenalan identiti yang banyak membantu untuk mengesan kes-kes jenayah dan penipuan. Pemberitaan Al-Quran tentang kelulusan Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
menyusunkan jari-jarinya dengan sempurna, menunjukkan manusia tidak mampu berbuat demikian, dan sekaligus menunjukkan besarnya mukjizat ilmiah Al-Quran. Ilmiah itu disebutnya sains lah, mukjizat sains Al-Quran, begitu. Ayat ini juga membilas kaum musyrikin yang masih meragui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpul dan memulang kembali tulang-tulang yang sudah reput kepada badan asalnya selepas mati. Mungkin masalah ini masih menjadi persoalan kepada sesetengah orang sehingga hari ini. Sesetengah orang masih juga menjadi persoalan, mungkinkah satu hari nanti akan dipulangkan? Kalau nak dipulangkan amalan, maka ya pulangkan amalan, tapi bagaimana untuk menentukan ini amalan fulan? Oh, tanda tangan, ibu jari boleh gunakan di dunia. Di akhirat bolehkah? Boleh jadi ada orang mengatakan masih ragu lagi, belum lagi mempercayai amalan itu akan mencari tuannya dan akan dapat dikesankan ibu jari. Itulah dia, bal yuridul insanu liyafjura amamahu yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.